Okey. Waktu dalaman. Waktu dalaman. Waktu dalaman. Baik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka. Wa min syarri ma sana'tu bi rahmatika. Wa abu bi zambi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ni Allah izinkan kita untuk teruskan pengajian kita dalam perbahasan sifat 20, sejarah dan kupasan pendekatan akidah
karangan Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nik Wan rahimahullah ta'ala alaih. Mudah-mudahan Allah berkati beliau dan seluruh keluarga beliau dan tempatkan beliau di kalangan orang yang saleh dan dimasukkan dalam syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Pengajian sifat 20 atau dalam usul perbahasan usuluddin, yakni asal atau asas kepada agama, ia menjadi kewajipan atas setiap mukallaf yang telah dipertanggungjawab kewajipan. Malah kefarduan menuntut ilmu itu talabul ilmi fardhatun likulli muslimin wa muslimat. Malah pengkhususan dalam pengajian kita yang lepas telah menyatakan bahawasanya perbahasan tentang tauhid ni wajib al-wajib, wajib bagi segala kewajipan. Kita ni tak nampak kesan dia sekarang, namun kesan dia jemaah sekalian adalah penentu kepada kedudukan iman kita, dan kesan dia akan memberi kepada amalan kita. Tunjang atau tonggak kepada amalan tu iman. Dan iman tu mestilah dimulai dengan tauhid, mengenal Allah. Dan mengenal ni jangan ambil mudah, jangan buat mudah-mudah. Kita ni jemaah sekalian, kalau rujuk dalam perbahasan kejadian manusia, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, surah Az-Zariyat 56. Tidak Allah jadikan jin dan manusia itu semata-mata hanya saja, kalau ikutkan hanya saja untuk mengenal Allah. Untuk mengenal Allah. Malah dipertanggungjawabkan bagi manusia adalah untuk membesarkan Allah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Takbir itu, fakabbir. Jadi Allah jadikan kita jemaah sekalian, Allah letakkan kita sebaik-baik kejadian, sehingga kan malaikat terpaksa akur akan kewujudan manusia, sehingga kan iblis asbab manusia, yakni Nabi Adam AS dia menjadi iblis. Betapa besarnya kejadian manusia ni adalah untuk pertama dan utama dan selama-lamanya adalah untuk membesarkan Allah. Ini tidak dimandatkan kepada selain daripada manusia. Kita kena sedar jemaah sekalian, kita jangan disibukkan dengan dunia ni. Akhirnya kita lupa bahawa dunia ni tempat untuk kita membesarkan Allah, bukan nak membesarkan dunia, malah jauh sekali membesarkan diri. Jadi jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, bagaimana kita nak membesarkan Allah kalau kita tak mengenal Allah? Bagaimana? Dan adakah kita mengenal dengan sekadar kita kata kita tahu tetapi kita tak menghayati? Dan ciri orang yang mengenal itu jemaah sekalian, ala bizikrillah, dia akan ingat dengan Allah. Ingat ini membawa kepada satu sifat tenang. Tenang ini adalah terjemahan di tengah-tengah hiruk pikuk dunia, dia boleh relax. Kalau kita lihat saudara kita di Palestin, di Gaza, sampai ke saat dan ketika ini masih lagi dihujani dengan serangan bertubi-tubi, sehingga tak ada nyawa. Kita tak tergambar sebab kita tidak berada di sana. Namun Allah nak bagi tahu orang beriman ni, dan yang orang kenal Allah dan ingat Allah, Allah akan datangkan satu keadaan yang surrounding dia, yang akan menentukan. Surrounding ni, keadaan sekeliling ni akan membuktikan bahawa kita ni orang beriman. Itu keadaan. Apa maksud bukti orang beriman? Walaupun dihujani dengan ujian yang berbagai sehingga meragut nyawa, tapi semangat dia tidak luntur untuk meneruskan kehidupan yang ada. Relax. Kalau ikutkan dah kematian ni, kita dah habis nyawa, dah habis lah, sedih. Keluarga meninggal, anak meninggal, semua meninggal. Ada kadang tu sebatang kara, kan? Nah, apa ni? Salam. Jadi tengok, kalau ikutkan di tengah-tengah keadaan yang sangat kritikal, peperangan. Bukti juga kalau kita lihat bagi Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah ke kota Madinah, apakah syariat yang besar kalau kita lihat yang Nabi kena hadapi dan para sahabat kena hadapi? Syariat perang. 10 tahun mas kalian Nabi berperang sampai Nabi wafat. Iman
dan peperangan. Iman 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kita ingat boleh relax. Kita datang Madinah umrah, relax. Rupanya start kat Madinah lah. Nak terjemahkan benar-benar tenang atau tidak. Orang yang tenang ni orang yang boleh menghadapi segala dugaan cabaran dunia ni, malah dia merangka strategi, dia boleh conquer 2/3 dunia walaupun dia ditentang. Sebab apa? Sebab iman, sebab kenal Allah. Sebab tu hari ini kita diberi tugas untuk menguasai bukan dunia pun, bukan dunia 2/3 dunia, tapi menguasai diri saja. Kuasai diri dengan mengenal Allah. Di saat sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah menyelesaikan tugas mereka menguasai negara dan dunia, tetapi apabila kita terdeka, dok galik dengan kesenangan, maka di saat itu kejatuhan. Jatuh sebab bukan lagi nak berperang dengan diri je, tertipu dengan hawa nafsu dunia. Jadi saya nak tekankan mukadimah kita sebelum sambung perbahasan faktor dalaman ni. Kita jangan sekadar mengaji, tetapi mengaji sekadar nak memenuhi kewajipan, ya betul. Tapi kita kena tahu kesan natijah kepada pengajian itu apa. Supaya kita tahu dan kita nampak dan kita sedar bahawasanya segala apa yang kita luahkan pada pengajian itu, masa, tenaga, harta, itu satu perkara yang sangat berbaloi, mas sekalian. Ni sini. Salam adik. Salam. Baik. Jadi sidang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu taala, maka kesan dia nak bagi tahu pengajian akidah. Sebab 13 tahun Nabi tanam akidah ni. Boleh menguasai dunia ni mas sekalian. Menguasai dunia itu dengan kekuatan iman. Dan sahabat dah buat kerja tu. Nabi dah buat kerja kuasai dunia ni. Tinggal lagi kita kuasailah diri kita ni. Maksudnya faham tak maksudnya tu? Faham kan? Tetapi bila dunia tu melalaikan diri kerana kita tidak mengambil peluang dengan keamanan yang telah para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in bawa setelah Nabi wafat, diteruskan dengan pemerintahan Khalafah Ar-Rasyidin, kemudian teruskan dengan Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian dengan Muhammad Al-Fatih. Itu ketenteraan itu kesan daripada berjaya kuasai negara dunia, tauhid lah jemaah sekalian. Bukan kata kuasai dengan fiqh ni untuk amalan kita. Kita nak kuasai solat, kita kuasai segala urusan agama, ya, dengan fiqh, usul fiqh lah. Dan di dalam itu adalah perbahasan tentang usul fiqh, tentang siasah juga. Tapi nak bagi tahu je kekuatan yang boleh menggoncangkan dunia, sehingga kan dulu kita minoriti. Kita minoriti mas sekalian. Nabi SAW minoriti, bukan minoriti lagi. Seorang dia bermula. Tapi dengan menanamkan perbahasan akidah, ambil berat tentang akidah, terutama tauhid, bagi mas, tengok apa terjadi dunia dalam genggaman. Waktu saya tekankan, akhir zaman ni yang kita kena bagi tumpuan adalah kembali memantapkan perbahasan tentang akidah, khususan tauhid. Sebab kita akhir zaman nak buat dua kerja, nak kuasai balik negara, dunia yang dah terlepas, dan kuasai diri balik. Diri kita telah dikuasai dunia, bukan menguasai dunia. Dikuasai dunia, kesibukan kita, sehinggakan kita leka, akhirnya jatuh. Kejatuhan kita bukan di saat kesenangan, di saat kesusahan. Kejatuhan kita di saat kesenangan. Sebab tu sekarang tengah susah, mas. Kita tengah susah adalah fasa kebangkitan. Tapi kita kena ingat, kita pernah senang dan jatuh di saat kesenangan. Waktu itu tak rasa Allah bagi, tak rasa ni nikmat daripada Allah. Bila dah tak rasa nikmat daripada Allah, maka sesungguhnya sebenarnya kita sini yang mengundang murka Allah. Lalu Allah membiarkan musuh-musuh Islam meratah kita seperti makanan, menangis, buat konten, menjerit-jerit mas sekalian. Satu konten tu siap marah lagi.
Waktu ini suara kita ibarat dalam kebuk kaca je. Kiuk tu, tak dengar. Nak memecahkan balik, ini adalah kena bangkitkan balik jiwa-jiwa yang very serious, committed belajar tauhid. Bukan sekadar dengar, acah-acah tahu mas sekalian. Kena ada satu gerakan yang begitu jelas. Bukan sekadar pekikkan laungan takbir, Allahu Akbar, tapi masih dalam rasa, dalam hati, dunia lagi besar. Kita nak takbir dengan laungan dari hati yang sedar akan kekuasaan Allah. Memang itulah tugas kita, takbir. Melaungkan kalimah Allahu Akbar, kerana hebatnya Allah bagi aku duit. Terasa Allah Maha Besar. Hebatnya Allah bagi kesihatan. Hari ini pekikkan laungan itu untuk mendapatkan balik kemenangan kita. Jadi kita kena ada satu gerakan yang serius. Memang tekanan tu ditekankan, penekanan itu diberikan pada pengajian fardu ain, betul? Tapi di mana gerakan yang memperincikan ataupun yang serius macam Nabi 13 tahun untuk memantapkan balik akidah. Nabi belajar tauhid, kita alhamdulillah, saya ni mikrofon taci ni patutnya baling batu tuan. Ngajar tauhid ni baling batu, bukan baling makanan. Kita mengaji tauhid, lepas ni jangan tak ada makan pula. Oh, lepas ni Ustaz kita apa ni? Bukan begitu maksudnya. Sambil makan tu mengenang, kita kena terkenang. Susahnya Nabi belajar tauhid pula bukan dengan begini. Kena ancam, nyorok-nyorok. Dapat tahu beriman, 4 batu. Dapat tahu beriman, nak bunuh. Punya susahnya nak iman. Jadi kita dah beriman, alhamdulillah, kita susahlah nak belajar. Bahasa Jawa kata by hook or by crook, macam mana pun aku macam mana pun, kali ni aku kena berjanji dengan diri bahawasanya aku kena serius belajar bab tauhid. Kalau ada pengajar-pengajar tauhid, silakan mantapkan lagi, tak ada masalah. Yang penting kita nampak kesan tauhid boleh menguasai segala apa yang kita ada, kerana kita belajar mengenal siapa yang maha ada. Masakan tidak kita boleh menguasai dunia. Baru belajar tentang dunia saja dah boleh ada dunia. Apa belajar tentang air ni? Belajar tentang air, belajar tentang molekul dia, belajar tentang pressure dia, dah ada syarikat Syabas Inspektor Sahab. Tu Syabas. Dia kaji tentang air saja, bilioner. Kita kaji tentang pencipta air, takkanlah tak dapat apa-apa. Mustahil mas sekalian, mustahil. Kerana kita mengkaji Allah yang Maha Esa. Jadi mana kata bila kita nak mulakan balik langkah ataupun nak memantapkan, memperkemaskan amalan yang sedia ada, maka dekat mana atau bagaimana kita nak berikan atau mulakan, maka berikan perhatian kepada perbahasan tauhid. Seriuskan diri sungguh-sungguh, tak ada main-main. Sebab kesan dia dunia kita akan perolehi, bukan semangat dunia pun, tapi kesan automatik dapat, automatik. Sebab bila kita tengok kajian sekarang hari ini, kalau kita tengok daripada tauhid tu, memang Nabi menggerakkan gerakan tauhid kan? Last kali baru dipanggil Islam. Gerakan tauhid ni 13 tahun sehingga terbinanya tentera Badar. Tu tauhidnya kesan. Dan kedatangan Imam Mahdi pun nanti tertegak dengan kalimatul thayyibah tauhid. Jangan langgar siapa yang ada depan tu. Maksudnya depan ni dia tak nampak lain, nampak Allah. Masakan benda mati boleh memberi apa-apa pada benda mati juga. Mati manusia mati, kita mati, tak takut. Yang kita takut, yang hidup mesti boleh mengapa-apakan kita. Itu apa? Allah. Nah, jadi jemaah yang mulia Allah, itu sikit sebanyak setiap kali kita
memberikan perhatian atau dengarkan perbahasan di YouTube ke, di Facebook ke, di TikTok, mana-manalah platform, berikan perhatian kepada perbahasan. Kalau ada akidah tauhid, beri tumpuan. Ni ustaz yang ngajar akidah ni, tauhid. Kita dengar lagi. Tengok lain lagi, oh ini tauhid ni, kita dengar lagi. Sebab waktu sekarang fasa untuk memperkukuhkan kembali iman, keyakinan. Sebab kita bimbang di saat sedang diuji sekarang, kadang-kadang hati itu berkata, Allah tak tolong ke? Kadang-kadang bertanya, Allah tak tolong ke? Atau bahasa mudah, Allah tak ada ke? Tu parah tu. Kena bom sana, bom sini, Allah tak ada ke? Allah biarkan musuh-musuh Islam bermaharajalela. Sebab tu di saat-saat zaman yang menuju kepada kemuncak fitnah kehidupan ni, kita kena memantapkan perbahasan iman, terutamanya tauhid. Dalam perbahasan sifat 20 ini jemaah sekalian, Tuan Guru Dr. Ni Muhammad Syukri ni Wan telah memecahkan dua perbahasan besar terhadap perkembangan ilmu tauhid itu. Macam mana boleh berkembang perbahasan tauhid? Ya, ini ada dua faktor. Jadi Musrat 31 adalah edisi yang baru. Edisi yang pertama Musrat 26. Baik. Jadi kita belajar pun masalah kita belajar nak tengok perkembangan. Sebab subjek kita, pengajian kita menggabungkan perbahasan tentang sirah, kemudian perbahasan tentang matan atau perbahasan akidah, ini tauhid. Jadi dua-dua kita ambil perhatian. Baik. Tak on. Tadi. Baik. Maka di sini kalau kita lihat, perkembangan perbahasan ini dalam faktor-faktor kemunculan penulisan Ummul Barahin. Jadi ada dua faktor besar yang diterjemahkan. Jadi faktor dalaman, dan faktor luaran. Dua. Dan malam ni kita sambung pada faktor dalaman. Faktor tentang apa ni? Kemunculan al-Barahin. Kemunculan al-Barahin ini adalah perbahasan induk kepada perbahasan tentang sifat 20. Jadi sifat Allah lah. Jadi kemunculan Barahin ini ada dua faktor yang mempengaruhinya. Faktornya banyak, cuma digariskan kepada dua perbahasan. Baik. Faktor pertama jadi faktor dalaman. Menurut Ibnu Katsir, faktor dalaman bermula dengan fitrah manusia. Faktor dalaman manusia lah. Okey. Menurut Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, dalam tafsir beliau, manusia diciptakan dalam keadaan mengenal Allah. Kita bincang tadi. Ini bagaimana dipanggil evolusi, perubahan, perkembangan nanti, perbahasan sifat, sehingga terbina dengan pengajar sifat 20. Kenapa ada perbahasan sampai ada kaedah sifat 20 ni? Kena ada perbahasan sifat-sifat yang tersusun ni. Kerana adanya faktor-faktor yang mendorong kepada perbahasan itu. Antaranya faktor tentang fitrah manusia, yang mana manusia ini diciptakan dalam keadaan mengenal Allah. Memang manusia itu memang mengenal Allah, jemaah sekalian. Kalau kita lihat dalam perjanjian, Allah SWT mengambil perjanjian manusia dalam surah Al-A'raf 172. Al-A'raf 172. Ini
Perjanjian yang mana manusia telah berjanji bahwasanya alastu birabbikum, Allah bertanya alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Maka di sini jelas manusia asal-asal kejadian memang manusia alam azali, alam awal-awal itu mengenal Allah dan mentauhidkan. Mengenal satu, kemudian mentauhidkan. Dia ada dua perbahasan tu dimasukkan, mengenal dan mentauhidkan. Mengenal dan mentauhidkan. Baik. Mentauhidkan ini adalah perbahasan nanti adalah untuk mengesakan mas sekalian. Menyatukan ini bermaksud menunggalkan, tunggalkan. Maknanya Allah itu bersifat tunggal. Esa, laisa kamitslihi syai'. Dah kenal, kemudian kita nak tunggalkan. Itu tujuan kenal tu. Sebab ada kenal, kemudian tunggalkan. Demikianlah pentafsiran Ibn Katsir, seorang ulama tafsir dan sejarah pada pertengahan abad ke-14 Masihi, tentang perkataan fitrata dalam surah Ar-Rum, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Maka hadapkan dirimu ke arah agama yang jauh dari kesesatan, fitrah Allah yang menciptakan manusia itu untuk menerimanya. Baik, perkataan fitrah ni jangan salah letak, jangan salah guna. Fitrah itu hanya merujuk kepada yang suci. Jangan letak fitrah kepada perkara yang, contoh, fitrah lah ustaz, orang lelaki nak kahwin 4. Tu fitrah ke lumrah? Dia ada beza. Fitrah ke lumrah? Fitrah. Ada fitrah ke lumrah? Lumrah. Dia ada dua. Ya, kebiasaan. Kalau fitrah ni adalah perkara yang merujuk kepada naluri yang bersifat ketuhanan, naluri kehambaan. Dia tak ada cerita tentang makhluk fitrah ni. Sebab tu Aidul Fitri, hadapkan wajahmu terhadap agama, wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Allah jadikan manusia ni fitrah. Sebab itu kalau kita lihat manusia ni akan ada satu sifat, dia nak mengetahui. Kalau dia dalam kesesatan pun sebenarnya dia nak tahu siapa. Allah dah berikan satu sifat itu dalam hati. Tinggal lagi manusia nak membongkarnya di alam dunia ini. Dan Allah kata apa? Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Tak patutlah. Allah dah jadikan kita ni menghadap Allah, tiba-tiba kita menghadap selain dia. Tak patutlah. Asalnya kita dengan Allah. Asal dah mengaku alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Tiba-tiba berpaling. Tak patutlah berlaku begitu. Kenapa jadi begitu? Kerana apa? Kerana kebanyakan manusia tidak mengetahui. La ya'lamun. Sebab apa? Sebab manusia ni kebanyakan tidak mengetahui. Memang sifat manusia itu tidak mengetahui. Alama insana man lam ya'lam. Mengetahui sifat Allah. Tapi dengan akal yang ada, Allah akan beri kita dorongan untuk mencari, mendalami, memahami. Jadi fitrah yang murni dalam jiwa manusia atau yang dikatakan dengan akidah. Fitrah ini akan dikaitkan, fitrah dikatakan dengan akidah atau kepercayaan. Sebab tu fitrah ni tidak dikaitkan dengan lumrah, mas sekalian. Lumrah adat. Lumrah itu adat, kebiasaan. Adapun fitrah dia melibatkan kepercayaan. Baik. Kepercayaan dan pegangan hidup akan tumbuh dan disemai kemudiannya secara beransur-ansur. Okey. Di sini kenapa ada perbezaan? Ada ni kuat iman, ini lemah iman. Pertama, sifat manusia itu Nabi kata mafhum hadis, iman kita ni naik dan turun. Tapi yang peringkat permulaan kita ni disemai. Dia kena ada, orang kata apa, kita kena jaga iman. Jaga iman, dia kena semai dia. Allah dah kurniakan iman kepada kita. Tinggal Allah beri akal, yang mana akal membawa kepada ilmu. Akal itu membawa kepada ilmu. Ilmu yang nak membawa kepada iman tu balik. Iman tu balik. Yang ni ilmu akidah, ilmu tauhid.
Maka dengan iman yang sudah ada sedia ada yang Allah pilih bagi manusia itu, maka dia kena semai iman dia. Bagi itu apa yang kita buat malam ini. Ini kaedah menyemai iman. Menjaganya, menyemainya sehingga beransur-ansur bertambah keyakinan, kemantapan akidahnya. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW sabda dalam satu hadis, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidani wa yunassirani." Bagaimana tidak dilahirkan seseorang bayi kecuali dia dalam keadaan fitrah. Mana bayi itu fitrah. Maka kedua ibu bapanya lah yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Sebagaimana dikeluarkan pada seekor binatang, seekor binatangnya sempurna kejadian dan anggotanya, adakah kamu merasai padanya dari kalangan yang cacat? Tidak. Jadi fitrah manusia itu memang lahir-lahirnya memang yang mencorakkan dia adalah ibu dan ayah dia. Sama ada nak Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke. Ini tanggungjawab besar sebagai mak ayah. Kata Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah nama beliau, di dalam karyanya Pengajian Islam, berpendapat bahawa seluruh manusia sejak zaman primitif zaman purba kala, zaman batu, merasakan bahawa wujudnya yang maha kuasa. Beliau berpendapat bahawa di dalam jiwa manusia terdapat suatu keinginan yang mendorong seseorang untuk membuka tabir dan mengenal Tuhannya. Dia yang ada dalam diri kita itu sentiasa berusaha dan mendesak mencari Allah yang tidak nampak oleh mata. Dalam perbahasan ini, kalau kita lihat, dalam keadaan apa pun, siapa pun dia itu, Allah SWT telah menjadikan sifat asal manusia itu keadaan fitrah, yakni kepercayaan dia sebenarnya nak mengenal Allah. Tinggal lagi dorongan itu adalah ditaklifkan, dipertanggungjawabkan ke atas kita untuk mendalaminya. Sebab tu tadi berbalik kepada mukadimah, kita kena ada kesungguhan. Maka kesungguhan itu juga Allah izinkan untuk kita mendapatnya. Maka kalau kita hari ini ada kesungguhan untuk mengenal Allah, itu satu hidayah besar yang cukup besar, mas kita. Semua orang ada. Tinggal lagi nak rasa dorongan tu kuat ke tidak. Kenapa ada yang berbeza dorongannya? Lihat kepada keadaan hidup dia. Berbalik kepada hadis Nabi tadi. Ini hidup Majusi Nasrani itu kehidupan lah. Berbalik pada soal dunia kita lah. Dulu kita azali dengan Allah, okey, selesai. Bila masuk alam dunia, Allah bagi tanggungjawab lah. Kita lah kena usaha berfikir balik kodrat, iradat nanti watan diri manusia ini yang Allah telah pertanggungjawabkan. Manusia ni spesial lah. Allah bagi kelebihan untuk melihat ayyukum ahsanu amala. Nak tengok siapa di kalangan kita ni yang terbaik amalan. Amalan terbaik adalah nak mengenal Allah. Nombor satu letak mengenal Allah. Itu amalan terbaik. Jadi makna kata fitrah manusia ini, kejadian ataupun faktor dalam ini akan mendorong yakni hati, yakni jiwa atau qalbu, yang mana di dalam hati ini sudah ada nuraninya, sudah ada sifat nak mengenal, itu akan ada dorongan yang membawa kepada timbulnya. Nak cerita ni adalah akan adanya perbahasan nanti. Nak tahu macam mana itu, macam itu. Akan timbulnya bila ada kehendak tu, keinginan tu, maka datanglah gerakan dia nanti. Nak tahu saya minatlah nak belajar, saya minatlah benda ni, boleh cerita ke tak? Macam itu. Minat tu dalam dia adakan datang minat, dorongan itu akan ada dalam hati yang telah dimasukkan. Wa nafsi wa ma sawwaha, Allah telah campakkan dalam hati kita dorongan itu sebenarnya. Hanafi di dalam pengantar teologi Islam berpendapat bahawa setiap manusia, tidak kira yang masih mundur ataupun yang sudah maju, menurut fitrahnya percaya bahawa adanya Tuhan. Mereka percaya Tuhan itu yang menjadikan alam, meskipun tidak sama dari segi penyebutan namanya dan menggambarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi makna kata akan wujud nanti
Sebab tu manusia ni bila sebut faktor dalaman, iaitu fitrah manusia, kita tak boleh halang manusia untuk mengenal Allah. Dan mengenal ini akan ada wujudnya perbahasan. Itu maksud mengenal. Dia tak ada mengenal tu diam, sepi, dia tak ada. Tinggal lagi waktu kurun yang pertama, itu kurun terbaik zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Nabi ada, kemudian sahabat, kemudian tabi'in. Itu kurun yang mana kenalnya mereka melalui perbahasan yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah, dan mereka maklum tidak ada timbul perbahasan sifat itulah. Cuma era berlaku, perubahan berlaku, berkembang dan berkembang, akan wujud fitrah manusia nanti. Bila berkembang nanti dia akan bertanya. Dia bertanya, itu fitrah. Maksud fitrah nak tanya tentang Allah. Jangan marah. Anak kita cuma contoh. Kalau anak bertanya tentang Allah, kita kena bersiap sedia untuk menjawabnya. Fitrah dia nanti. Dia akan tanya nanti persoalan-persoalan itu. Soalan yang akan ditanya, tengok apa yang dia akan hadapi nanti. Sebab ikut kehidupan manusia. Kalau kita terus berikan contoh, sebelum sempat bertanya kita dah bagi tahu, kita dah ajarkan, selesai. Sebab tu ada ketika manusia itu dia mencari dorongan sehingga dia tertanya-tanya, mungkin dia mencari-cari, hanya banyaklah. Termasuklah macam Islam yang Allah berikan kepada yang masuk Islam. Kita alhamdulillah Allah masukkan kita dalam Islam, bahasa mudah Islam keturunan. Itu pun tak boleh ambil sambil lewa, sebab keturunan yang Islam belum tentu kenal Allah. Yang mereka nak mengenal dengan usaha mereka, fitrah tadi. Walaupun mereka contoh lahir daripada agama lain kan, tapi dalam hati tu ada fitrah yang akan ada dalam hati mereka. Terbuka hatinya nak tahu tentang agama Allah, tentang Allah sebenarnya. Baik. Itu faktor dalaman bab fitrah. Ini antara faktor-faktor yang boleh jadikan sebagai sebab termunculnya umul barahin. Dan kedua, faktor dalaman juga fahaman ajaran Islam. Okey. Pertama manusia tadi, kemudian keduanya adalah fahaman Islam, ajaran Islam, fahaman ajaran Islam. Fahaman ajaran Islam, apa yang memberikan kesan kepada tertubuhnya ataupun terzahirnya umul barahin? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, fahaman Al-Quran menjadi faktor yang mendorong kewujudan perbahasan tentang sifat-sifat Allah. Ini kita tumpu pula pada perbahasan fahaman ajaran Islam. Hal ini kerana Al-Quran mengajak kepada tauhid, dan di dalamnya mengandungi ayat-ayat mutasyabbihah yang menunjukkan kepada tasbih, jadi menyerupakan Tuhan dengan makhluk, dan tajsim, menjisimkan Tuhan. Bermaksud ada dalam Al-Quran nanti kita akan jumpa ayat-ayat yang kalau manusia itu tidak faham, tidak tahu, maka dia akan mula bertanya atau menyamakan dengan makhluk, atau mentajsimkan, ini menempatkan, membentukkan, itu panggil tajsim. Hanafi, pengantar teologi Islam, dalam Al-Quran dia berkata dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menurutnya mengandungi persamaan Tuhan dengan makhluk yang menjadi dasar kepercayaan golongan tersebut. Golongan mana? Golongan mutasyabbihah, golongan mujassimah, golongan-golongan yang dia jisim ni, perbahasan dia jisim. Jisim ni kalau pergi kepada sains ya, gas, cecair, pepejal. Dia start berjisim ni, gas ni, molekul-molekul dia tak nampak, tak boleh dah ada timbangan gas. Tahu lah, boleh timbang, gas boleh timbang. Ada ke alat timbang gas? Ada kan? Tapi ada juga berada gas yang paling ringan, ada. Tapi tidaklah seperti kebiasaan. Tapi bila ada density, dia ada jirim-jirim dia. Ini kata menjisimkan ni, dia rapat tapi tidak bertempat, tapi dah ada. Lagi pepejal, dia sudah tepat. Makna kata, ini kata bila sebut jisim ni dia ada berat. Bila ada berat, dia ada tempat, dia ada bentuk lah. Jadi jasad. Itu pada menjisimkan. Bila kata berat, mesti ada tempat.
Sebab dia sudah berbentuk, dia sudah ada pemberat, itu kata menjisimkan. Kalau tasbih menyamakan. Tangan, dia terbayang lah. Tangan ni macam ini, dia dah menyamakan. Sebab tu ada dua kaedah. Di sini juga faktornya akan wujud perbahasan tu. Di sinilah mengatakan nanti perbahasan. Sebagai contoh, ayat surah Al-An'am ayat 3. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dan dialah Allah di langit dan di bumi. Kan kalau baca ni, macam mana ni Ustaz? Dia ada ayat ni, ayat mutasyabihah ni. Yang ni kalau kita belajar nanti kaedah untuk menterjemahkan. Dia ada dua pendapat, salaf wal khalaf. Salaf yang terkemudian, mutaqaddimin, khalaf yang mutaakhirin, yang selepasnya. Baik. Dalam bab ini ada perbahasan nanti, kat sinilah wujud perbahasan maksudnya. Ada perbahasan yang akan mentauhidkan atau maklum wa huwallahu fis samawati wal ard, maklum. Tak takwil panggil, bahasa mula tak takwil. Takwil kan, takwil ni menterjemahkan. Sebab apa? Sebab contoh banyak pada kurun ke awal ni, kurun yang pertama ni, maknanya tiada lagi wujud perbahasan tentang akal yang untuk membayangkan. Masuk kata contoh, saya selalu bagi perbahasan yang contoh begini mudah faham. Contoh, saya datang dengan kereta. Dan bila saya datang dengan kereta, maklum, semua orang maklum dah kereta macam mana. Jadi tak tanyalah. Tak payah takwilkan kereta tu macam mana lah. Mana cara tu tak salah juga. Katalah kereta ni tak wujud lagi. Tak wujud lagi perbahasan dia kan. Ataupun tak rupa, tak nampak macam kereta. Bukan zaman lah, bukan maklum lah waktu tu. Bila sebut datang kereta. Kereta? Macam mana tu kereta? Dia tanya. Ada zaman dulu kat contoh, telefon tanpa wire. Dulu zaman kita telefon wire yang tret, dah sempat tak? Tarik panjang kan. Bila sebut telefon tanpa wire, kita tak fikir lah. Tapi sekarang kalau telefon tanpa wire, ada persoalan? Tak ada. Macam tu lah. Tu kaedah salah, tak ada soalan. Bukan marah, jangan soal kan. Jangan soal. Habis kalau orang tu soal, ada perbahasan yang kena soal, dipanggil mentakwilkan. Itu khalaf tu. Di sinilah akan wujud perbahasan sifat nanti. Sifat 20 nanti wujud kat sini lah. Sebab ada keadaannya kita tak ada wire. Macam mana tak ada wire? Tak ada wire tu macam ni. Dia mula macam-macam. Sebab dia tak biasa. Dia tak faham tentang situasi itu. Jadi zaman kita ni, zaman yang terkemudian ni, yang dah terkedepan ni, yang terkedepan mutaqaddimin, yang awal, yang kita yang masuk fasa khalaf ni, adalah cenderung untuk mentakwilkan. Saya tanya guru saya, dia kata dua-dua boleh. Tapi ikut cenderung yang mana? Kalau kita boleh selamat dengan tidak takwil, tidak takwil. Tapi kalau agak-agak tak takwil, tak selamat ni, kena takwil lah macam itu. Zaman sekarang ni, kalau kita kata wa huwallahu fis samawati wa fil ard, kita dah tidak ada perbahasan yang untuk menyelamatkan balik sangkaan itu, habis. Zaman dulu okey, zaman kita ni jelas. Contoh Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Ni lama. Ini perbahasan perdebatan ayat-ayat ni. Iaitu Allah Ar-Rahman yang bersemayam di atas arasy. Sebab atas tu dia fikir dah. Jadi pendekatan salaf dia tidak takwilkan. Pendekatan khalaf, termasuklah Asy'ariyah Al-Maturidiyah, dan kita mengaji sifat 20 ini adalah untuk menyelamatkan, memurnikan perbahasan. Ada rukun, ada kaedah dia. Nanti kita ada masa kita masuk sikit supaya menambah lagi ilmu kita bagaimana berhadapan dengan ayat-ayat ni, ayat-ayat yang mutasyabih, tasbih, yang kalau tidak dijaga dengan baik, kita akan hampir boleh terjerumus kepada menyamakan dengan makhluk ataupun menempatkan Allah tajsim. Seterusnya kalau kita lihat, ni contoh ayat ni, kita tak nak bahas ayat ni. Kalau bahas jadi perbahasan salah wal khalaf pula. Tapi nak bagi tahu, bila ada ayat-ayat dalam Quran yang berbincang tentang Allah dan ada perbahasan sifat Allah macam ni, alas arsy istawa, ni sifat. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard, ni sifat.
Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Patutkah kamu merasa aman kepada Tuhan yang berkuasa di langit, bahawa dia akan menembusi bumi dengan kamu? Kan kita baca nampak? Ini juga menjadi faktor perbahasan nanti. Nanti kalau kita lihat dalam bab ada faktor sejarah nanti, sejarah tentang luaran, faktor luaran, kita akan nampak bagaimana kewujudan era yang abad ketiga dan keempat hijrah ni, kewujudan Imam Asy'ariyah, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, masuk Al-Maturidi, Hasan Al-Asy'ari ni. Waktu itu kemuncak perbahasan ni, bertembung ni, golongan yang guna akal semata-mata, golongan yang Al-Quran semata-mata, dia tak terima perbahasan itu, bertembung. Walhal ketika itu sudah ada perkembangan dalam era pemikiran. Ada golongan yang berpikir, dia mula bermain dengan akal. Ini bila akal, akli wa nakli, maka di sinilah era yang terbenanya, tercetusnya untuk menyeimbangkannya. Ini hebatnya Imam Asy'ariyah ni, Abu Hasan Al-Asy'ari ni, hebatnya kasih Allah bagi Abu Mansur Maturidi itu. Baik. Maka contoh lagi surah Al-Fajr ayat 22. Dan perintah Tuhanmu pun datang. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Tuhan datang, kan? Allah datang, macam itu. Ayat-ayat mutasyabbih. Begitu juga terdapat yang beberapa buah hadis, antara lain adalah yang mana Tuhan kita turun setiap malam ni. Ini ayat-ayat ni maklum perbahasan berkisar banyak ni dalam perbahasan kalau pergi pada tauhid, kan? Yang sering diperbahaskan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lail. Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia, kan? Turun tu ke atas lah. Ni walhal golongan ni, golongan yang kata ni, saya cuba bawa perbahasan ni sikit supaya jemaah sekalian nampak. Ada golongan ni, dia macam ni, dia nak beramal dengan salaf, yakni tak nak takwil, tapi dia mengatakan tu ke atas lah tu, dia pergi mengiyakan tempat tu pula, faham tak? Maksud kalau tak takwil, diam sajalah. Tapi dia kupas juga, dan kalau kupas tu tak takwil lah. Maknanya contoh diam ni, maknanya kalau baca ni, dia baca Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia, dah. Bila ada yang mentakwilkan, khalaf mentakwilkan, dia masuk, janganlah masuk campur kat situ. Faham? Dia dah pegang pada salaf. Salaf ni apa? Secara umumnya adalah tidak mentakwilkan. Ini secara umum sebab dia ada syarat-syarat dia. Syarat bagaimana salaf wal khalaf, ada syarat-syarat. Saya ambil yang mudah, contoh salaf. Dia tak nak takwilkan. Kalau dia tak nak takwilkan, jangan masuk dalam perbahasan takwil, dalam masuk perbahasan khalaf, jangan. Kan? Kalau dia masuk, nanti dia akan masuk pada tu dia menempatkan tu. Kita khalaf, ini kita khalaf ni maksudnya memang Asy'ariyah ni, Al-Maturidiyah memang akan khalaf, ya, yang ulama selepas ni. Maka kita mentakwilkan tu dah perbahasan sifat 20 ni tadi. Takwil ni adalah untuk mensucikan, tidak menyamakan. Itu namanya, tu maksud takwil tu. Bukan turun macam manusia, turun tidak. Tu maksudnya bila ada perbahasan begitu, takwil lah. Itu bahasanya. Kalau tak nak takwil, diam lah. Kalau diam tu jangan mula terbayang, ya, kalau ya ke kena takwil lah. Dia macam itu maksudnya. Kalau zaman sekarang, zaman yang kalau kita diam kan, dia akan jadi macam mula berfikir, mula menyangka. Sebab zaman sekarang zaman era pemikiran. Sebab tu kita kena bawa perbahasan ni ada kaedahnya dengan pemikiran, tapi kita kena jawab dengan nakli juga, akli wa akli, nakli wa akli. Begitu juga kalau kita lihat hadis tentang Rasulullah bertanya kepada seorang hamba, di mana Allah, aina Allah. Ini banyak ni hadis ni yang akan digunakan oleh setengah golongan untuk berpegang kepada salaf katanya. Perbahasan sifat 20 ini perbahasan yang reka-reka. Sebab ni hadis. Macam gitu.
Cuma nak bagi tahu memang akan wujud dalam perbahasan. Kita ada kaedah lah membahaskannya. Ini antara salah satu faktor pencetus kepada perbahasan Ummul Barahin adalah perbahasannya. Lalu dijawab, qalat fis sama, qalat man ana. Siapa? Dia menjawab di langit. Rasulullah SAW tanya, siapa aku? Ia menjawab, kamu adalah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda kepada tuannya, merdekakanlah dia, sesungguhnya dia sudah beriman. Maka itu hadis yang menceritakan juga tasbih adanya. Dan ayat yang lain surah Asy-Syura ayat 11. Sampai ayat mutasyabih terdapat juga ayat-ayat yang membersihkan. Membersihkan. Sebab itu dia tidak boleh tengok satu ayat saja, tapi kena tengok ada ayat yang lain yang membersihkan. Takdis dipanggil, mensucikan daripada tasbih dan tajsim. Laisa kamisli syai'. Itu ayat dia. Wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang sebanding dengan zatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini antara sifat-sifat yang sudah ada dalam Quran. Wa huwas samiul basir. Mendengar, melihat. Sebab itu berbahasa mendengar sifat Allah ni memang sudah ada dalam Quranul Karim. Kita kena melihat secara menyeluruh, kafah. Tidak boleh melihat satu-satu angle saja. Baik. Ketika kaum muslimin selesai membuka dan menduduki negeri-negeri baru untuk memeluk Islam, mereka mulai tenteram dan tenang fikirannya. Mereka juga mendapat rezeki yang melimpah ruah. Pada waktu inilah mereka mula mengemukakan dan menimbulkan persoalan-persoalan agama dan berusaha mempertemukan nas-nas agama yang kelihatan bertentangan. Ini pun Tuan Guru kata apa? Bila orang Muslim dah selesai, dah tak ada dah. Ini kata, bila dah aman, damai, dah tak ada, orang kata dah tak ada kerja. Tak ada kerja, cek kerja. Mula mensoalkan benda-benda pelik-pelik. Dulu tak sempat mikir. Okey, ya je. Tapi dah okey, duk penuh. Dah tak ada apa. Mula, ya ke Tuhan kata? Mula, ya ke? Ya ke? Jadi pening. Jadi permunian akidah dan tata cara hidup orang Islam mula diselaraskan dengan tuntutan syariat Islamnya. Kalau nak kaitkan tentang mukadimah tadi tentang keadaan Islam apabila sudah berada di kemuncaknya, Empayar Uthmaniyah menguasai 23 dunia. Mulalah, kalau dikaitkan dengan penulisan ni, Tuan Guru kata, manakala di situlah bermulanya perangai. Dah senang kan? Dah mula dah gelap mata. Sebab apa? Sebab apa wujud benda ini? Kerana kemungkinan besar dari awal tidak dipasakkan sebaik-baik. Sebab tu, kok mana pun persiapan itu mesti bermula dari awal. Contoh kita tengah diuji susah. Tengah susah itulah mantapkan akidah. Supaya apa jemaah sekalian? Jikalau Allah takdirkan senang, kita senang dengan berakidah. Tapi kalau susah tu sibuk kulu kili nak mengejarkan susah tu, sampai tak ada masa untuk kita memantapkan hati kita. Tutup Allah bagi senang. Diingat senang tu sebab usaha dia tadi. Kulu kili sibuk. Tutup senang. Bila dia senang, dia mulalah mengeluarkan statement atau perkara-perkara yang bertentang dengan syariat Islam, terutama dalam bab akidah. Baik. Seterusnya, masih dalam faktor dalaman siasat atau politik. Di sini kalau kita lihat jemaah sekalian, dia ada era dia. Maka di sini kalau faktor dalaman, kalau tengok faktor dalaman masih lagi membicarakan okey. Sebab apa tak detect masalah? Ada pun ilmu juga ni. Dawat habis. Dia ni ada mata ujung ni. Saya tak perasan tadi sambil bercakap saya pusing. Gap sikit je. Saya tak ada ni. Biasa ketatkan balik sikit je. Ada. Apa perbahasan yang kita boleh bincangkan? Nampak dah elok dah tutup kat situ. Kita macam dah bertauhid dah ni.
tapi tak kemas. Goyang. Goyang. Memanglah dah saya tahu. Saya Islam, ya tahu. Masalahnya boleh pusing. Bila tulis tak ada. Asal doa tak dapat, asal ni rupanya tak kemas, tak diketatkan, tak disimpulkan, tidak disematkan, barulah ada garisan. Nampak? Alhamdulillah Allah bagi tunjuk apa. Kita dah pusing-pusing tadi dah nampak. Nampak? Bila dah tahu punca tadi, saya dah tarik sana tengok ada link ke tidak. Link dah. Apa yang tak kena ni kan? Punya macam ni, rupanya tak kemas. Akidah kita tak kemas. Jadi sama-samalah macam kita sekarang. Bukan kita tak tahu. Tahu dah. Amalan tahu dah. Tinggal lagi tak kemas. Jadi perkemaskan. Bukan kata tak tahu, tapi kita nak perkemaskan, pereratkan, perkuatkan. Adapun makna akidah tu simpulan. Adapun makna tauhid itu adalah satu penyatu paduan. Tu padu, kesatuan dan tauhid. Baik. Kita masih mencakap fatwa dalaman. Fatwa dalaman tu ada 3 perkara tu lah. Termasuknya pertama tentang fitrah diri, fitrah manusia. Ini saya buat short form. Kemudian ajaran Islam, yakni ayat-ayat yang ada perbincangan tentang tajsim, tasbih dan golongan tajsim ni. Ayat itu tidak tasbih, jangan salah faham. Ayat itu tidak tasbih, ayat itu tidak tajsim. Tapi salah pembawakan, dia boleh tasbih dan boleh tajsim. Maka di situ timbul perbahasan untuk laisa kamitslihi syai', takdis. Ini fitrah manusia, yang ni dalam hati, meluap-luap nak mengenal Al-Quran, yang mencetuskan juga perbahasan itu. Lalu kita pun nak mengenal. Dan juga siasah, yang ni era pemerintahan. Ini pun memberi kesan kepada perbahasan. Kalau kita lihat di sini jemaah sekalian, menurut Hanafi dalam pengantar teologi Islam, pada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, yakni pada 41 hingga 60 Hijrah, beliau sudah monopoli segala kekuasaan bangsa Arab sendiri. Tindakan ini mewujudkan golongan Muslim tidak ikhlas kerana kebencian terhadap bangsa Arab dan keinginan menghancurkan Islam dari dalam, sumber keagungan dan kekuatannya. Jadi ada konflik lah berlaku dalam pemerintahan ini. Ini kalau nak lebih mendalam, maka kita akan pergi pada sirah apa yang berlaku pada pemerintahan zaman Muawiyah ini, Muawiyah bin Abi Sufyan. Cuma ketika ini kata Hanafi inilah yang mengkaji tentang teologi Islam, dia seronok masalah, seronok taulah bagi saya lah, seronok sebab bila kita ada penglibatan tentang sirah, kemudian belajar akidah, ke situ kita sebenarnya belajar banyak perkara. Kita perhati nanti, kita nampak perkembangan. Sebagai contoh macam ni, kita faham, oh ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey, mau kita dapat tahu, kemudian kita search lah. Kita search tengok apa cerita Muawiyah ni pada kurun yang 41 hingga 60 Hijrah. Beliau sudah memonopoli segala kekuasaan bangsa Arab. Monopoli. Tindakan ini mewujudkan golongan Muslim yang tidak ikhlas kerana kebencian terhadap bangsa Arab dan keinginan menghancurkan Islam dari dalam, sumber keagungan dan kekuatan. Satu zaman ini sudah ada konflik dalaman. Dan menjelang berakhir pemerintahan Bani Umayyah, 41 hingga 132 Hijrah, Bani Umayyah ni, Muawiyah Bani Umayyah. Sebab nak bagi tahu di sini pun memainkan peranan Bani Umayyah atau Muawiyah ni, Umayyah ni. Makna daripada 41 hingga 132 Hijrah. Hijrah, Maka para pengikut aliran Mu'tazilah sudah membantu Yazid bin Al-Walid dalam pemberontakan terhadap ayahnya Khalifah Al-Walid bin Yazid. 124 ke 125 Hijrah. Mana pertengahan di sini ada pemberontakan daripada golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni golongan apa? Golongan yang tak percaya, menolak sifat Allah.
Allah tak ada sifat mendengar, melihat, tadi tak ada. Dia tolak terus. Suatu ayahnya berkelakuan melalui batas, bersukaria dan mabuk. Yazid bin Al-Walid mengambil alih kekuasaan pada 125 Hijrah. Dengan kekuasaannya Yazid bin Al-Walid, aliran Mu'tazilah memperoleh kekuatan sehingga tumbuh dengan subur. Ini dalam pemerintahan Muawiyah ni. Dalam pemerintahan itu, maka kepincangan berlaku, maka rampasan kuasa berlaku, maka aliran Mu'tazilah berkuasa. Ini aliran, kita aliran. Pada 125 Hijrah, pemerintahan Bani Umayyah ini ke 132 Hijrah, maka dalam peristiwa itulah sehingga tumbuh subur aliran Mu'tazilah memperoleh kekuatan. Aliran Mu'tazilah menolak sifat Tuhan. Itu antara core Mu'tazilah. Maka pada zaman Abbasiyah jatuh Muawiyah, Umayyah, maka naik Abbasiyah. Ni tadi, maka pada fasa ni Mu'tazilah berjaya menguasai pemerintahan Bani Umayyah. Maka ketika dah jatuh pemerintahan Bani Umayyah ini, naik Abbasiyah. Naiklah Abbasiyah. Ia ini pada 132 Hijrah hingga 655 Hijrah. Ni lama dia memerintah Abbasiyah. Jadi kerajaan Abbasiyah mengerti jasa-jasa dan pengorbanan yang diberikan oleh bangsa Parsi. Bangsa Parsi membantu dan menegakkan kerajaan mereka dan menggulingkan kerajaan Bani Umayyah. Sebagai membalas jasa, mereka menyediakan jawatan-jawatan tinggi bagi orang-orang Parsi, di antara jawatan-jawatan menteri dan jawatan wakil menteri, walaupun kebanyakan daripada mereka tidak memahami permasalahan keagamaan. Waktu ni orang Parsi pun dalam nak menjatuhkan Umayyah ni, Abbasiyah nak naik ni, maka ada bantuan Parsi. Ini semua plot cerita ni mas sekalian, sangat mempengaruhi kepada perkembangan akidah tu, tauhid. Plot cerita ni. Baik. Syekh Muhammad Abduh berkata dalam kitabnya Risalah Tauhid, antara orang Parsi yang diberi kedudukan atau jawatan-jawatan tinggi itu terdapat pengikut-pengikut mazhab Al-Manawi, yakni pengikut Ma'ni dan Yazidiyah, mengikut Yazid bin Anisa. Dengan kedudukan dan jawatan yang dipegang oleh mereka, orang-orang Parsi itu mendapat peluang yang semakin luas untuk menyampaikan buah fikiran mereka, baik dengan cara tersembunyi maupun secara terang-terangan. Nah, dalam kalau kita lihat Al-Manawi itu nisbah kepada Mani, iaitu seorang pengasas aliran Manawi yang berkeyakinan kepada dua dasar kewujudan, iaitu dasar baik Yazdan dan dasar jahat Ahriman. Kemunculannya kali pertama di negeri Parsi pada sekitar 3 kurun sebelum kedatangan Islam. Ini kuno punya, sebelum kedatangan Islam, kurun sekitar 3 kurun sebelum kedatangan Islam. Al-Manawi yang percaya kepada dasar baik dan dasar jahat. Yazidiyah itu nisbah kepada Yazid bin Anisah, seorang pengasas aliran Yazidiyah yang berkeyakinan tentang terbatas syariat Islam pada akhir zaman, kemunculannya kali pertama. Tentang terbatal syariat Islam pada akhir zaman. Ini antara dua golongan aliran-aliran yang menguasai gerakan Parsi. Baik, maka di sini kalau kita lihat secara terang-terangan ni, dia cuba masuk zaman pemerintahan Abbasiyah ni, dah ada masuk. Sebab tadi pangkat, dia bagi pangkat. Maka secara terangan hal ini demikian supaya orang tertarik dengan buah fikiran mereka dan kemudian menjadi pengikutnya. Akibatnya lahirlah kekafiran dan muncullah tokoh-tokoh kaum zindik, ini yang sesat. Maka Mu'tazilah tadi dah, kemudian jatuh. Kemudian Abbasiyah naik, ada pula isu tentang aliran Manawi ini, Mani dan Yazid. Maka wujudlah golongan yang kafir, yang sesat di dalam tu, zindik. Ini serangan dari dalam. Ini masih faktor dalaman tadi kan. Jadi selepas Al-Ma'mun menjadi khalifah 158 hingga 218 Hijrah, dalam pemerintahan Abbasiyah tadi, kekuatannya digunakan oleh Mu'tazilah untuk memasuk golongan lain yang tidak sepahaman supaya menerima pendapat dan keyakinan. Nah, di sini kalau kita lihat, pengaruh-pengaruh pemerintah digunakan untuk menegakkan pahaman. Okey. Nampak di sini.
Apa yang kita nak belajar kat sini, kita melihat bila sesuatu pemerintah tu naik, maka dia akan bersama naik dengan pahaman sekali. Faham? Itu kena jelas. Sebab tu kita sultan kita, nampak, ketua agama, dia kena berperanan. Pemerintah dia akan bersama berserta naik dengan pemahaman. Dia akan gunakan peluang ini. Mana-mana yang ada intention untuk menyebarkan fahaman-fahaman atau agama, maka dia akan attack pemerintah, ketua. Sebab tu Islam juga sebenarnya ketika Nabi SAW disuruh untuk menyebarkan agama Islam, maka Nabi SAW berdakwah kepada pembesar-pembesar. Kerana mereka lah ketua yang akan mempengaruhi pada pimpinan-pimpinan. Jadi beliau yang makmum terlibat dalam perselisihan yang berlaku di antara para ulama Islam, perselisihan pendapat tentang persoalan ilmu kalam dengan menindas golongan yang menang, Syekh Abdul Halim Mahmud Al-Islam Al-Aqal wa Aqal. Demikian juga para penggantinya terdekat, iaitu Al-Mu'tasim 218 hingga 227 Hijrah, dan Al-Watiq 227 hingga 232 Hijrah. Keadaan tersebut mengakibatkan bertambahnya penentangan dalam kalangan ulama fiqh dan hadis seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan bin Hanbal. Di sini kalau kita lihat imam-imam besar kita ni, sejarah mereka ni banyak, kebanyakan kalau kaji penjaga, kena penjaga. Kerana apa? Ni pemahaman. Selepas peninggalan Al-Watiq, kerajaan Abbasiyah diteraju oleh Mutawakkil 232 hingga 246. Maka ketika peninggalan Al-Watiq dah turun, kerajaan Abbasiyah diteraju oleh Mutawakkil, iaitu 232. Kalau tengok 232 hingga 246 Hijrah. Pada zaman ini hampir semua khalifahnya terkemudian menentang dan menolak aliran Mu'tazilah. Mereka melakukan penyiksaan terhadap para pengikutnya hanya kerana mereka mengikut fahaman rasional. Aliran Mu'tazilah mula mengalami kejatuhan apabila Mutawakkil membatalkan dasar Al-Ma'mun. Dalam suasana kejatuhan ini muncul beberapa orang terkenal aliran Mu'tazilah seperti Abu Isa Al-Warraq, Ibnu Ar-Rawandi, Abu Hasan Al-Ash'ari. Nampak? Al-Ash'ari ini itu ada perbahasan yang setengah tu mengatakan Abu Hasan Al-Ash'ari ini Mu'tazilah asalnya. Tapi daripada situlah serangan, yakni nak mempertahankan balik, nak menyerang balik kerana kefahaman pernah Abu Hasan Al-Ash'ari mengikut pelajaran atau perjalanan Mu'tazilah, maka beliau sangat mendalami tentang bagaimana serangan golongan Mu'tazilah. Macam itulah. Mu'tazilah ni tentang sifat. Jadi bertentang dengan lihat di sini pada zaman pemerintahan Nizam Al-Mulk 408 dan 480 Hijrah, seorang menteri kerajaan Seljuk Turki dan beraliran Al-Ash'ari mendapat sokongan daripada pihak pemerintah. Mereka mendirikan dua buah sekolah terkenal dengan nama Nizamiyah, Nasabur dan Baghdad. Dan waktu ini kita akan nampak pola pemikiran tu, mana yang menguasai dari awal tu golongan Mu'tazilah ni. Kemudian Allah gerakkan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari itu, yang kembali, yang membawa perbahasan sifat untuk diperbetulkan. Dia masuk perbahasan aliran tu, kemudian berkembangnya sehingga lahirnya waktu ni tokoh ni, zaman Mutawakkil ni, zaman ini lahirnya yang terkenal yang tiga imam ni, dan kita sekarang di bawah Abu Hasan Al-Ash'ari. Dan di sinilah kalau kita lihat bagaimana datangnya ilhamnya hebat, bagaimana Allah SWT, dia ada perbahasan detail tu. Nanti saya bawakan perbahasan detail bagaimana perbahasan Imam Hasan Al-Ash'ari ni tentang perkara-perkara yang bersalahan dengan Islam, akhirnya ditemui lah dengan guru ni. Di sinilah maka divert keluar, kemudian membawa aliran Ash'ari, Asy'ariyah sendiri. Itulah wujudnya perbahasan
Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Sini. Start situ nanti gerakan tu berkembang. Ini dari dalam. Cerita ni semua faktor dalaman Islam tu. Ini masih Islam ni Mas. Cuma ada aliran-aliran itu. Yang ada aliran yang mana membawa kepada rosaknya Islam itu. Dan perbahasan faktor dalaman ini adalah menyebabkan terwujudnya perbahasan tentang Ummul Barahin. Itu faktor dalaman. Wallahu alam, kita berhenti setakat dulu faktor dalaman. Kita akan sambung faktor luaran pada perbahasan yang akan datang. Ada persoalan sebelum itu? Ya. Siasat politik, okey. Alhamdulillah. Sebab itu kalau kita lihat betul, bila kata tentang siasat ni, pemerintah ini memainkan peranan dalam mentadbir. Sebab itu dalam mentadbir itu dipertanggungjawabkan. Sebab itu Islam dari peringkat awal Nabi SAW, dia bukan nak menguasai, bukan nak memerintah, tapi nak membetulkan akidah pemerintah yang ketika itu tidak kepada Islam. Okay. Mana-mana yang menerima Islam tidak diganggu. Kemudian yang menentang Islam, maka itu isyarat perang tu. Okay. Jadi kalau kita lihat daripada sirah ni, perjalanan ni, setiap abad itu akan ada permasalahan ni setelah berlakunya, setelah golongan mutaakhirin ni, golongan yang masuknya kemudian Islam mula berkembang ni, okay, akan ada pahaman-pahaman yang masuk di dalam setiap era pemerintah. Dan yang lagi orang kata sangat memberi kesan kepada sistem akidah itu apabila pemerintah itu sendiri pula yang menyebarkan atau menjadikan, contoh tadi golongan makmun tadi, mutawakil pula dia gunakan kedudukan dia untuk menyebarkan fahaman Mu'tazilah sebagai contoh. Jadi kalau nak reflect kepada kita sekarang, sebab tu kita di bawah autoriti pemerintah, akhirnya keadaan-keadaan pemahaman yang banyak ni boleh diselesaikan dengan pemerintah juga sebenarnya. Pemerintah mesti punyai aliran pemahaman yang jelas. Kalau dia jatuh pada pemerintahan aliran yang salah, maka berlaku seperti ini dah. Perubahan-perubahan tu berlaku memberi kesan kepada semua. Sebab itu ketika zaman Islam memerintah secara total 23 dunia tu, maka antara perkara yang menjadikan kita selamat, aman, damai ini, setiap pertelingkahan wujudnya keadaan-keadaan yang di bawah ni, keadaan yang tidak selaras dan selari, dia boleh diselaraskan oleh pemerintah balik. Tapi bila sekiranya sekarang contoh tak ada yang secara total, secara total, kita bercakap secara makro, ya ini secara keseluruhan, maka dia akan jadi firqah-firqah lah. Firqah-firqah ni yang akan jadi berpecah-pecah ni. Dia tidak ada yang kita ada. Kita alhamdulillah lah, kita ada jawatan untuk fatwa kebangsaan. Sebab tu kita sepakat jangan jadi macam contoh. Kita alhamdulillah masih dipanggil raja berdaulat kan. Kalau katalah contoh Republik Indonesia, itu lagi mas kira, itu memang dasar terbuka terus tu. Sebab tu kalau kita pergi sana, kalau kita lihat kat sana, memang tak ada larangan kekangan sebab dia jadi republik. Nak sebabkan apa? Sebab tu di Indonesia, ni cerita ni bukan cerita pasal Indonesia kan. Bukan nak bagi itu lemah atau kuat ke negara tu, tapi nak bagi itu bila tak ada dasar pemerintah tadi, kita ada Islam agama rasmi, lega gitu. Tinggal lagi nak memperkasakan tadi, nak memperketatkan siapa yang boleh sepenuhnya pemerintahan yang mengukuhkan itu. Dia kenyataan ada Islam agama rasmi, tapi Indonesia tidak. Republik.
Walaupun kata Islam sana ramai. Maka sanalah wujudnya JIL, Jemaah Islam Liberal. Jaringan Islam Liberal. Sana hidup, sana. Jadi sana, dia kalau kita tengok, kalau kita lihat compact ataupun contact dan complexity sesuai negara macam Indonesia 200 juta lebih, 300. Makin dia besar, makin kritikal lah. Sebab tu Islam dia berkembang 2/3 dunia tu, dia makin meluas tu. Patutnya dia kena ada satu, makin kuat lah, dia makin besar. Yang makin kuat dia kena pegang ada pemerintah lah. Sebab dia tak nak nanti wujud dari dalam balik, timbulnya perkara-perkara seperti ini. Dia bergerak dari dalam. Pertama tentang diri manusia tu, kedua tentang ayat-ayat Quran tu sendiri, ketiga pemerintah pula. Jadi kalau tak ada satu dorongan yang jelas, maka begitulah bermulanya kehancuran dari dalam, kalau tidak diperhalusi. Kita di Malaysia setakat ni alhamdulillah, walaupun kita ada wujud juga perbahasan-perbahasan itu kan, cuma kita alhamdulillah kita masih dalam kawalan, kerana kita declare kita Ahlussunnah wal Jamaah, menolak pahaman-pahaman yang bertentang dengan aliran Ahlussunnah wal Jamaah, terutamanya akidah ni, sifat 20 ni. Nah, jelas. Kita tunggu pemerintah yang besar turun ni. Tentang zaman Nabi ya. Ya. Okay. Sebab itu kalau kita lihat, kalau tengok pada era yang terbaik, kurun yang terbaik, kita kalau buat perbandingan, kita ambil yang terbaik terus. Nabi SAW, antara perkara yang Nabi berjaya wujudkan, Tauhid. Tauhid ni adalah pertama sekali kesan pada Tauhid adalah menyatukan umat, menghilangkan sifat asabiah, ketaksuban kepada kabilah. Arab ni jangan main kabilah dia. Oh ya Allah. Memang contoh Aus dan Khazraj. Itu rebut kabilah tu, 7 keturunan makan tak habis bergaduh. Panggil lah, makan tak habis. Cuma kehebatan kalau kita lihat era hebat Nabi, apabila berjaya menyatukan umat dengan nama akidah yang sebenar, ini Islam, maka amanlah pemerintahan itu. Ini memang kalau kita lihat bahasa mudah gini lah. Apabila sesuatu itu menegakkan satu perkara tapi tidak benar-benar membawa agama Islam, dia memang Islam, tapi hati itu ada buat nama diri. Di situlah kehancurannya. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi berjaya betulkan niat masing-masing, luaran dan dalaman, sehingga kan luaran pun jelas hanya satu saja nama Islam, iaitu Nabi SAW. Dalaman pun masing-masing semua niat, semua jelas kerana Allah. Isu sekarang yang jadi masalah adalah apabila niat itu, nak bergabung itu akhirnya tidak bersatu kerana masing-masing ada nama masing-masing. Nafsi-nafsi ini wujud. Wujud dekat situ berlaku. Nabi berjaya. Sebab itu kalau kita lihat sejarah masuk Islam, Nabi SAW tidak membawa pada konteks, ada konsep yang membawa kepada tadi nak menakluki. Nabi tidak takluk. Nabi datang bukan dengan nak memerintah. Walaupun Nabi pemerintah dah, Nabi itu ketua sekalian alam. Tapi apa yang Nabi bawa adalah, tengok tadi, membawa akidah yang benar. Akidah yang benar nak beritahu siapa yang berkuasa kat tempat ni. Bukan nak jadi aku berkuasa. Kalau engkau berkuasa, ingat Allah Maha berkuasa. Laksanakan perintah Allah. Laksanakan. Maka itu sebenarnya. Tapi sekarang bila kita dah semua Islam dah, kita adalah isu nak sebarkan Islam tu. Cuma sekarang adalah nak menyatu hati ni.
berbalik kepada sifat hati, penyakit hati. Yang ini isu kita lah, penyakit hati. Yang mana kalau kita lihat, kalau baca sejarah pula, setelah Nabi wafat, apa masalah pertama yang berlaku dalam perjalanan umat Islam adalah golongan munafik. Golongan munafik ni wujud tanpa orang kata apa, kita sedar bahawa golongan inilah juga akan mengkucak-kacirkan perkara-perkara yang kita nampak dia ni Islam. Rupanya dia tidak benar hatinya dengan Allah. Ini yang ini, akidah-akidah begini yang bahaya sebenarnya. Sebab kita dah semua dah masuk, katalah kita dah Islam semua, kemudian nak memerintah. Rupanya ada tali barut. Ni perbahasan begini, tali barut, aku dapat berapa, dalamnya isu. Ini yang berlaku. Bukan lagi zaman yang kita Nabi nak mendakwah tu, yang daripada terang-terang kita Islam, sana kafir. Contoh, terima Islam. Sekarang ni Islam sama Islam. Maka nak memantapkan kembali adalah kita tengok aliran kefahaman tadi. Kefahaman tu telah menyebabkan banyak yang berlaku perpecahan tanpa sedar. Belum lagi kefahaman tentangnya halus, iaitu masuk ke kefahaman yang membawa kepada keakuan, kefahaman ananiah. Jadi apa yang kita kena faham di sini? Yang pertama, kita kena faham betapa sukarnya, sukar. Memang benda ni sukar dan halus untuk memerintah hati, untuk memastikan hati di bawah satu naungan, iaitu kekuasaan Allah. Dan pemerintah kena memastikan pimpinan dia bersatu hati kerana Allah. Itu bukan satu perkara yang sangat mudah. Ini sangat susah, ya mas sekalian. Namun kerja inilah yang kena dibawa oleh ketua, nak memastikan pimpinan di bawahnya semua sentiasa di dalam satu hati. Dan ini Nabi berjaya lakukan, dan para sahabat berjaya lakukan, dan seterusnya kurun yang terbaik, sehinggalah tidak bersatu hati. Maka runtuhlah institusi, runtuhlah siasah, runtuhlah segala apa yang tidak bersatu hati. Sebab tu kena satukan hati balik. Dan satukan hati dengan apa? Hilangkan diri, jangan bawa nama sendiri. Tak boleh. Bawa kembali nama Allah. Yang ini payah. Ini payah. Sebab tu caranya, bila kita luruskan kembali perbahasan tauhid, di sini perlahan-lahan kita akan nampak. Kalau Allah pilih kita untuk berada dalam landasan yang bersihkan diri dan hati, tidak membawa selain nama Allah, maka kita akan berada di landasan yang kembali menegakkan kalimatul haq, kalimatul thayyibah, la ilaha illallah. Ini zaman yang nak bukan recycle balik, nak kembali balik ke era seperti mana Nabi menyebarkan dakwah. Kita dah tak boleh fikir aku dapat apa, tak ada. Sebab keadaan itu telah menyebabkan banyak kerosakan yang berlaku. Kali ini kita kena memikirkan bagaimana kita menyebarkan kembali kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agar kita semua boleh bersatu hati kembali. Itulah, tak ada lain, tak ada cara lain untuk kita bersatu hati. Di dalam bab siasah ni memang dia panjang cerita, besar ceritanya, dan kita akan nampak perbezaan daripada kurun yang terbaik dan yang selepasnya. Lepas itu kita sebenarnya bagus bila ada intention, perhatian kepada itu, maka kita boleh datangkan perhatian kita juga sendiri, supaya Allah bagi kita ilham, petunjuk juga. Penting untuk kita bentangkan perjalanan pemerintah-pemerintah ni, untuk kita ambil pengajaran, dan daripada situlah kita boleh jadikan pedoman untuk kita berfikir dan kita mengambil langkah berhati-hati, berjaga untuk ke depan. Sebab perkara yang dah terjadi ini sebagai panduan ke depan. Kita boleh tengok macam tadi ni, kita bincang. Sebenarnya bila kita bincang macam ni mas sekalian, dia akan terbuka ilham yang ilmu-ilmu yang Allah akan ilhamkan untuk kita ambil pengajaran. Oh ni jadi macam ni, oh ini jadi macam ni. Kita akan nampak. Kalau tak hari ni, esok lusa. Kalau kita tetap memperhatikan perbahasan konsisten, Allah akan bantu kita untuk mendalami perkara ni. Wallahu a'lam. Boleh. Lagi? Ada ni? Bagi ni pula. Okey. Syekh kita. Jadi ni syekh kita. Seperti pada ayat-ayat mutasyabihat ini tadi. Ya. Adakah takwil, tafsir dan terjemah itu sama? Takwil, tafsir dengan terjemah sama.
terjemah lain. Okey, baik. Dalam perbahasan ayat mutasyabihah ni, bila kata takwil dengan tafsir dua benda berbeza. Dua benda berbeza. Kalau tafsir, inilah tafsir. Minta maaf, kalau terjemah, ini terjemah Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa, ini terjemah. Tafsir yang terjemah lah. Disebut tafsir itu, dia adalah bermaksud syarah sekali. Ada perbahasan, dia berbeza. Kalau takwil adalah perbahasan atas tafsir itu. Contoh ya, kalau kita buka dalam tafsir Ibn Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Maghari, ayat yang sama, Al-Maghari ni, ayat yang sama, buka 4 tafsir. Okey, makna ni semua makna yang sama, tafsir pada ayat tu sama. Tapi penterjemahan dia akan ada penghuraian, maksudnya penghuraian dia. Tu penghuraian dia adalah penghuraian yang untuk menjawab maksud atas ini. Tu berbezalah. Sama dengan begitu juga dengan takwil. Takwil adalah penghuraian kepada ayat itu. Ada perbahasan salah itu kata tadi, kalau nanti kita akan datang saya akan bawakan insya-Allah. Nanti saya bawa contoh secara asas. Apa yang dimasukkan dengan tidak takwil itu salah, tidak takwil. Tafsir sama, tapi tidak ada penghuraian padanya. Penghuraian pun ada, tapi tidak ada penterjemahan daripada sifat Allah itu. Juga macam salah ada huraian tentang Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa ni, ada tafsirnya. Tafsir makna dan tafsir penghuraian, tapi tidak takwil. Jadi kesimpulan ini adalah perkara berbeza. Maknanya yang ada golongan-golongan yang menerjemah tu dia tidak mentakwil. Itu yang jadi dia tak percaya kalau golongan yang menterjemah yang tidak mentakwil. Ya, apabila dia menterjemahkan ayat, kemudian dia tidak mentakwilkan, dia nak pergi kepada kaedah salaf. Okay, macam contoh ni, Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Ambillah makna ayat ni dan terjemahannya pun memang bersemayam atas atas. Okey. Bila tidak ditakwilkan, dia ambil terjemahan dengan tafsir huraian atas, maksud tak ada takwil ni, maka dia adalah duduk pada salaf. Macam mana? Salaf tidak, bila sebut tentang salaf, dia tidak mentakwilkan. Okey, golongan yang cuba nak mentakwilkan ataupun golongan yang bahasa begini, bila ayat ini ada dua keadaan mutasyabihat, ayat yang ada dua keadaan, sama ada nak takwil atau tidak. Okey, satu golongan salaf ni dia tidak takwil. Maksud tidak takwil, tafsir ada, maksud ada, tapi sifat Allah tu tidak diterjemahkan. Okey, contoh Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Okey, tak ada huraian tentang 'ala 'arsy istawa tu, tak ada. Mafhum, ditulis mafhum. Tu maksud tak ada takwil. Okey, kalau nak berpendapat dengan mafhum ini, ketika golongan yang nak mentakwil, ini golongan khalaf, ada permasalahan takwil. 'Ala 'arsy istawa ni bermaksud ada takwil, iaitu kemegahan, ketinggian. Maka golongan yang dah salah ni, dia takkanlah bersalah tu. Ni yang jadi isu sekarang ni, yang dia menyangka diri dia tak salah. Bila kita bawa kepada khalaf, kita nak takwil dengan keadaan ulama kita takwil, maka golongan ni mula masuk balik kat khalaf ni. Di sini berlakunya tajsim, tashbih tu nanti. Faham? Maksudnya atas lah. Dia mengiyakan, dia cuba nak mentakwilkan ayat tadi, padahal dia dah duduk pada salaf tadi. Yalah, kalau nak takwil, ikut cara takwil lah. Tu maksud dia. Maksudnya kalau nak takwil, kena bersetuju dengan pentakwilan. Kalau tak nak tafwid ataupun nak diam, maka jangan masuk dalam khalaf. Maksudnya mafhum, dah aku tak takwil dia. Dah. 'Ala 'arsy istawa, 'ala 'arsy istawa. Maklum. Diam kat situ. Datang golongan, ala ni bermaksud ketinggian. Dah, Allah tu atas dah. Dia pula nak masuk atas dia. Dia pula nak takwil juga. Faham tak? Padahal salah. Akhirnya jadilah golongan mutasyabihah. Golongan yang mentasbih. Musyabihah, golongan mujassimah. Jadi bahayalah.
Ini yang saya nampak kesitu berlaku. Sebab tu kalau kita dah di salaf, salaf. Kalau khalaf, ya khalaf. Kita pun takkan tak cakap apa-apa ayat ni. Saya pendekatan untuk diamlah. Tak payah kita nak bahas pula dengan dia. Sebab tu dari peringkat awal kita kena tahu metod dia metod apa. Kalau dia metod salah sungguh-sungguh. Kalau metod khalaf lah. Dan kita adalah kebanyakan cenderung ke khalaf. Tadi ada tafsir, kemudian ada takwil. Okey, jelas. Boleh. Nanti kita buat contoh nanti. Maksudnya kalau dia orang kata Allah duduk kata harga, maksudnya dia samakan dengan makhluk. Lepas tu bila kata sama dengan makhluk, tapi dia pusing tak sama dengan makhluk, pusing. Itu tadi itu bermaksud dia dah tak masuk, dia tak ada pendirian. Dia kata nak kata kat salaf tadi kan. Ada Allah duduk atas. Ya duduk. Tak sama macam. Dia tak sama tapi duduk. Maksudnya janganlah bahaskan. Kalau nak bahaskan, kenalah ikut pentakwilan. Ambil pentakwilan yang selari dengan ulama takwil. Jangan kita takwil sendiri pula. Salah pula. Macam itu. Yang golongan ni dia tak nak takwil tapi dia takwil. Macam mana tu? Tu jadi wujud golongan. Akhirnya dia munjasimah tanpa sedar. Allah tu ke atas lah. Tapi kan dia turun juga. Sudah atas turun. Mana satu ni? Sebenarnya dia dah masuk pada zaman khalaf. Bagi saya lah. Kalau dah masuk zaman khalaf, dia kena masuk pada zaman pentakwilan lah. Itu saja. Kalau dia nak berpegang dengan salaf dan dia tidak takwil, maka dia kena berlapang dada lah dengan khalaf yang mentakwil. Itu saja. Kita kena sedar, salaf waktu itu tak ada khalaf. Tapi khalaf ada salaf. Dia kena terima, kita pun kena terima salaf. Salaf yang sekarang ni, dia kena terima dia khalaf kan. Sepatutnya, dia kena terima. Tapi kebanyakan dia tidak terima seakan dia itu salaf. Rupanya, menjasimah. Hati-hati. Dia mentempatkan Allah. Salah. Jadi golongan tadi yang hantar kata tu, dia ni tidak salah. Kalah pun tidak, salah pun tidak. Jadi golongan mana? Atas angin. Bila atas angin, bimbang jatuh mujasimah. Walaupun dia ada dalil-dalil. Allah Alam. Boleh? Khair. Boleh, tak masalah. Banyak pun tak masalah. Boleh, tak masalah. Ada? Alhamdulillah. Bolehlah seorang ulama seorang dia jadi salaf. Okey, soalannya, boleh ke mutakhir ini kita jadi salaf? Soalannya, selagi mana salaf tadi boleh lah. Tapi kalau masyarakat nak jadi salaf, kena ingat dia berhadapan dengan golongan khalaf. Dan dia kena ada ilmu tentang khalaf jugalah. Dia macam mazhab lah. Kan? Cuma dalam keadaan yang berguru saya cakap lah, kebanyakannya dia tidak akan jadi salaf. Dia tak akan jadi salaf. Sebab dia berhadapan dengan golongan yang mentakwil ni. Akhirnya dia terjebak ke dalam mujasimah. Dia terjebak masuk. Ataupun dia panggil ini saya ambil quote daripada kata guru saya. Dia kata kalau salaf mutakhir ni, salafiyah mutakhir, dia merujuk kepada golongan yang menolak tentang takwil dan dia menolak semua perkara tentang dipanggil di ayat dia kullu bid'ah dolalah. Dia tak jadi salah. Dia kullu bid'ah dolalah wa dolalah finnar. Kata itu habis. Ini golongan ni yang wujud, atau dia panggil golongan yang kata Wahabi. Itu akhirnya wujud. Wahabi yang dia marah kalau kita sebut dia Wahabi. Tapi ciri Wahabi yang tidak berteraskan kepada, dia kata dia nak letak pada salaf, tapi dia menolak pula salaf pun ada.
Dia menolak khalaf pun ada. Ada golongan ini golongan yang muntajisim. Dia akan jadi tajisim, mujassimah nanti. Jadi kesimpulan kepada itu, boleh ke menjadi salaf di akhir zaman, selagi mana perbahasan itu menjadi salaf itu ada, memang boleh. Memang boleh. Kalau dia kata dia itu salaf, memang ada golongan masih lagi mempertahankan salah. Tapi kita bimbang salah dia masuk pada Wahabiyah. Memang dia salah ni, ayat dia salah ni macam ni. Kita nak maintain, remain macam mana Nabi dulu. Nabi tak buat, ada pergi kasi, Nabi tak buat, tak boleh. Nabi buat, boleh. Itu bukan bincangan salaf. Itu dah perbincangan Nabi buat boleh tak boleh ni. Faham? Dia dah jadi main kepada tadi perbahasan tentang bid'ah. Kalau pada salaf ni sebenarnya dia pergi bukan ke situ, dia pergi pada perbahasan tentang ayat Quran mutasyabihah, ayat-ayat yang ada mutasyabihah. Tapi golongan-golongan yang macam ini yang bawa kepada perbahasan bid'ah, dia nak membersihkan akidah asalnya kan? Tetapi akhirnya dia menolak perbahasan golongan khalaf, golongan salaf. Dia pun menolak. Itu jadi masalah tu. Keliru lah. Bahasa mudah, kekeliruan. Kita nanti bila tak ada asas, kita keliru. Kalau kita dah belajar, kita dah ada asas, kita tahulah nak duduk kat mana. Kita dah tahu ciri dia. Contoh tadi macam ayat tentang takwil. Kebanyakan yang timbul isu ni adalah isu takwil ni lah. Dia mengelar dia itu salaf. Bila mengenal salaf, patut dia tak adalah perbahasan. Sebab salaf tidak membahaskan ayat ni. Tapi dia sibuk membahasnya kan apa? Nampak tidak? Kalau nak jadi salaf, jadi betul-betul lah. Diam terus. Kalau kami membahaskan takwil, jangan masuk. Jangan masuk line tu. Jadi diam dekat situ. Tapi tak tahan kawan. Kawan tak tahan. Dia tu kata, ini bid'ah lah. Bid'ah kat kita pula. Katanya, kita sedang berbincang, sedang perbahasan tentang takwil. Dia tak boleh tahan. Rupanya dia bukanlah salaf. Dia sebenarnya khalaf. Tapi tak terima kaedah takwil. Macam mana tu? Akhirnya jadilah bila tak terima kaedah takwil, jadi mujassimah. Bimbang jadi mujassimah. Tak Allah kata ke atas lah. Ke atas lah. Habis lah. Sedangkan Allah dah kata laisa kamitslihi syai'. Sebab tu dia sebenarnya tak nak terima sifat 20 ni. Punya tak nak terima sifat 20 ni. Sehingga dia rela untuk mujassimah. Patut dia akan terima lah. Bila belajar sifat 20, selesailah masalah tentang takwil juga. Nampak? Dia sama. Dia aliran. Dia bila dah jadi salaf, tu asal. Kalau aliran salafiyah. Asal Ash'ari, Asy'ariyah, macam tu. Ini Sanusiyah. Okey. Dia daripada dasar, kata dasar yang sama. Wallahu alam, alhamdulillah. Perbahasan kita pada malam ni mudah-mudahan Allah bantu kita untuk lebih memahami tentang tauhid, tentang akidah kita. Walaupun perbahasan yang ilmiah, teknikal kan, tapi berbalik pada mukadimah kita tadi, biar susah lah ni masalah. Biar berkerut sikit belajar. Asyik santai sampai bila ya? Biar berkerut ni, Allah susah ni, bau betul. Nak susah lagi, kita pergi ke tempat itu, kita keluarkan masa kita, tenaga kita, biar. Saya nak mengaji, kena berulang pergi ke Kuala. Dah berulang 4 jam lah tu duduk keras kat situ 4 jam. Oh ya Allah. Jadi saya lihat bila kita bagi tumpuan begitu, susah macam itu, rupanya susah pada agama ni, dia tidak seperti dunia ni maksudnya. Susah pada dunia, dia akan berat kepala, jadi stres, dia berat dia. Tapi susah pada agama ni, dia membawa kita ringan. Saya 4 jam kelas, bukan 4 jam tau, 12 jam. Pagi sampai 9 pagi, sampai 11 malam macam ni. Bayangkan 9 pagi dah kelas dah. Tapi saya tengok balik, asal saya tak sakit-sakit badan. Dah lah balik, naik motor lagi malam-malam. Rupanya bebanan, kalau kita bebankan diri kita dengan tanggungjawab agama, badan kita makin kuat. Dia terbalik.
Bila kita lebih nak mendalami tentang agama, kita lebih susah bagi perhatian. Akal kita bukan makin penat, makin tajam. Sebab tu kita kena bagi peluang untuk kita ni, bahawasanya Allah Ta'ala bagi kita akal ni bukan murah, bukan mudah, dan kena asah dia, kena dalami dia. Macam ni persoalan ni kita tak tahu sejarah macam mana, tanya pula macam ni. Sebenarnya Allah akan bagi kita ketajaman, tapi dengan bimbingan yang benar lah. Jangan bertanya benda sehingga daripada kita jelas jadi kabur. Tu tak boleh lah pula. Jadi mendetailkan sehingga melapangkan. Detail ni sehingga kita lapang hati kita. Lapang hati. Tu detail sehingga yang memantapkan dia dah. Macam ni dah. Macam pen kita tadi tu, dia dah ketat. Dia dah kejap. Sehingga kadang-kadang kita boleh jawab pula soalan-soalan. Itu bagus. Alhamdulillah. Baik, itu saja. Kita jumpa pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu alam. Moga-moga Allah terus istiqomahkan kita. Ni nampak gaya ni, jangan ada yang syahid lah ni. Tuan guru saya dia cakap dah. Tapi so far dekat teratak roh saya tu, alhamdulillah lah. Kedatangan yang ini kena pertahankan, insya-Allah. Wallahu alam. Mohon maaf saya kekurangan, terkasa-kata kurang bicara dan penyampaian. Wajah Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni, sehingga kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.